Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Okey. Baik, hari ini live khas saya ni adalah berkenaan dengan isu-isu berbangkit berhubung kerajaan, iaitu isu banjir, ya, isu akta, isu speaker Dewan Rakyat tak beri bincang banjir, ya, di Dewan Rakyat. Okey, so benda-benda ni saya nak bincangkan sedikit dan kemudian saya akan ambil soalan daripada anda. Saya akan beri isyarat, jadi anda tunggu isyarat saya, ya. Ahmad Zaini, salam pejuang, salam kembali, ya. Baik. Jadi jangan lupa, ya, share ramai-ramai live ini, sebab apa yang saya nak sampaikan penting dan saya harap saudara-saudari bersabar dan tunggu sehingga akhir siaran sebelum bertanya soalan. Dan jika berlaku gangguan siaran, sebab saya ni kerap diganggu, jadi jangan ke mana-mana, saya akan refresh page dan saya akan ulang siaran. Baik. Banjir, ya. Kita tahu bahawa beberapa negeri terjejas sebab banjir. Pada mulanya banjir ni, isu ni semua saya tak terlibat. Saya jarang libatkan diri saya dalam isu banjir. Kalau dulu-dulu berlaku di Kelantan pun saya tak libatkan diri saya. Yang terakhir saya pernah komen isu banjir ni ialah banjir yang berlaku di Pulau Pinang. Banjir yang saya kira paling teruk yang berlaku di Pulau Pinang sebelum pilihan raya umum ke-14. Ya, sebab saya terkesan secara langsung dalam banjir itu, ya. Jadi saya tahu kesusahan yang berlaku pada banjir. Malah saya ingat di Pulau Pinang pada ketika berlaku banjir itu, saya berada di tidak jauh dari Komta dan kita tidak tidur sehingga awal pagi, dan saya berada di pekarangan kedai-kedai di sana, khususnya kedai-kedai Cina ni. Kami turun, kami bantu mereka untuk membersihkan kawasan mereka, ya, apabila air surut sedikit. Jadi saya tahu apa natijahnya bila ada banjir, dan apa natijahnya bila kerajaan gagal untuk menangani isu ni dengan cepat, dengan pantas. Dan apabila kerajaan yang ada sekarang ni gagal menangani isu banjir ni ataupun melakukan tindakan-tindakan secara cepat, pantas, ya, dan cekap, apabila tidak ada koordinasi antara kerajaan dan jabatan-jabatan berkaitan dan kerajaan-kerajaan negeri yang terbabit dan juga pihak berkuasa tempatan dan juga tentera dan sebagainya, maka ini menunjukkan kecacatan serius dalam pentadbiran pusat. Ini menunjukkan ketidakupayaan mereka yang terlibat dalam pentadbiran pusat. Suka tak suka, ini hakikat. Okay? Ya, kita ada antaralah kerajaan terbesar dalam sejarah, dan memang pentadbiran terbesar dalam sejarah. Kalau kita campurkan, ya, timbalan-timbalan menteri, kalau kita campurkan lantikan jawatan, sogokan kuasa dan kedudukan, kalau kita kira penasihat dan sebagainya, kalau kita kira duta-duta yang tidak keluar negara tapi terima emolumen, mengapakah mereka yang sudah dianugerahkan dengan kelebihan ni tanpa membuat apa-apa kerja, mengapakah mereka tidak sanggup, ya, berganding bahu untuk bekerjasama dengan rakyat untuk menangani masalah banjir? Kalau kita lihat di beberapa kawasan, okay, rakyat dah ada persepsi bahawa pemimpin tak boleh diharap sebab mereka mewujudkan, ya, kumpulan sukarelawan sendiri dan melakukan kerja sukarela sendiri, ya. Di situ kita dah nampak rakyat bertindak dahulu sebelum pemimpin. Tetapi pemimpin ni, pemimpin dalam pentadbiran pusat ni, mereka duduk di sana makan gaji rakyat, duit rakyat sebagai gaji, ya. Mereka sepatutnya bekerja untuk rakyat, tetapi rakyat dah bergerak dulu. Dan yang paling memalukan,
Ada pula menteri buat pelancaran, majlis pelancaran rasmi, sukarelawan banjir, siap dengan banner besar entah berapa ribu. Amat memalukan, amat memalukan. No common sense. Bayangkan ada rakyat menderita sebab banjir, di sini pula menteri buat majlis pelancaran, perasmian, sukarelawan banjir. I mean, benda ni kalau ambil siapa-siapa yang tidak ada pengalaman langsung jadi menteri sekalipun, letak kat sana pun, mesti orang tu akan ada common sense. Benda ni jangan buat. Kita bertindak dulu, baru nak cerita benda lain tak apa. Bertindak dulu. Sebab rakyat ni ada pihak, ada orang yang terkesan yang duduk atas bumbung, bermalam atas bumbung rumah. Entah-entah dia tidur air naik, dia pun hanyut sekali. Tak ada perasaan cemas dari kalangan menteri yang buat majlis pelancaran, perasmian, sukarelawan. So nak saya komen, itu adalah kerja bodoh. Dan saya tertanya-tanya bagaimana mereka ni boleh jadi menteri. Dah tak ada koordinasi. Ini menunjukkan kegagalan kerajaan. Lepas tu ada menteri buat macam tu, memalukan. Lepas tu ada pula gambar-gambar kereta-kereta mewah, Ismail Sabri duduk dalam kereta mewah pergi melawat, turunkan tingkap cermin. Orang tak nak lihat tu. Orang nak lihat dia turun, orang nak lihat dia berganding bahu, bukan duduk dalam kereta mewah, cermin turun. Ada Tengku Zafrul tak silap saya atas 4-wheel drive. Orang tak nak lihat tu. Siap mereka bawa kameraman, nak tunjuk kat rakyat. Tunjuk apa? Dalam zaman sekarang, dalam zaman teknologi maklumat sekarang, jangan fikir boleh perbodohkan rakyat dengan gambar-gambar, video-video berkenaan. Orang lihat banjir teruk, orang nak lihat tindakan serta-merta. Takkan pentadbiran ni yang begitu besar ni, tak ada seorang pun tahu bahawa okey, kita buat panggilan, okey, kerah benda jentera ni, tentera, kerah ini, kerah situ, kerah sana. Okey, berkomunikasi antara kementerian. Okey, menteri mana yang tak sibuk ni, boleh tak bantu kita buat macam ni, kita buat macam tu. Kita buat jentera mesyuarat tergempar lewat malam, tak apa, kita turun, kita buat. Okey, kalau boleh, sebab benda ni dah serius, melibatkan banyak negeri, kita panggil pihak berkuasa tempatan, kita buat koordinasi, kita buat mesyuarat-mesyuarat tergempar dengan cepat. Kita nak buat tindakan segera, kita nak kerahkan. Babak pilihan raya memang pandai kerah jentera, memang pandai keluar duit, nak bayar orang-orang untuk bantu pacak bendera, pacak ini, pacak tu. Babak banjir tak pandai dah, nak simpan. Bayangkan kalau jentera, kalau usaha yang sama dilakukan seperti mana dilakukan waktu pilihan raya, dengan mengerahkan jentera, dengan mengeluarkan dana untuk membayar orang-orang sukarelawan seperti mana di pilihan raya ni, bayangkan betapa mudahnya hidup mereka yang terseksa disebabkan banjir. Amat gagal, amat gagal. Ini bukan tahap setakat gagal, ini mengejutkan. Jadi selepas ini, jika ada soalan berhubung banjir, anda boleh bertanya apabila saya beri isyarat. Nombor 2. Nombor 2, akta. Akta, pindaan akta. Anda tahulah, saya tak payah sebut akta mana. Nak meningkatkan lagi hukuman terhadap mereka yang contohnya tak pakai pelitup muka dan sebagainya. Memang nak menyusahkan rakyat. Maka saya tak boleh nak percaya kerajaan ini, sebab dah keluar mulut Khairi Jamaluddin yang sehingga hari ini tidak pernah meminta maaf kerana sebagai menteri dia dah mengaku dia nak menyusahkan hidup rakyat, khususnya yang menolak vaksin. Kalau kenyataan ini dah keluar daripada seorang menteri dalam kerajaan ini, saya tak fikir kerajaan ini layak untuk mentadbir. Jadi apa yang dia buat selepas itu, saya akan rasa curiga. Dan ini nak buat akta untuk menzalimi rakyat. Kerajaan ni dah zalimi rakyat sejak langkah Sheraton.
Walaupun secara teknikalnya dia dua kerajaan yang berbeza, tetapi itu sebab tukar Perdana Menteri. Tapi gerombolan yang membentuk kerajaan ni tetap sama. Muka-muka menteri 90% sama. Gerombolan ahli-ahli parlimen, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang terlibat semuanya sama. Ini adalah gerombolan gagal yang sama yang telah menzalimi rakyat dari dulu lagi lepas langkah Sheraton. Dia orang sibuk bercatur, dia orang sibuk cuba menawan negeri-negeri, cuba menyah stabilkan kerajaan-kerajaan negeri, sampailah ni di Melaka berlaku ya. Mereka menumbangkan kerajaan negeri. Mereka berseronok melanggar SOP, tak dikenakan tindakan, politik darjat dimainkan. Mereka menyebabkan wabak COVID yang terakhir ni, yang menggila selepas pilihan raya negeri Sabah, mereka lah punca dia. Ya. Tetapi dilakukan lockdown tak separuh masa yang akhirnya memudaratkan perniagaan kecil dan sederhana besar. Berjuta rakyat terseksa. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang kurang sumber pendapatan. Tetapi lepas tu bukannya nak minta maaf, perbetulkan keadaan, bukannya nak kata okey kita dah gagal, kita nak duduk tepi. Tak ada. Mereka nak main tukar Perdana Menteri, lepas tu nak lanjutkan pentadbiran ni, tukar je muka sana sini, lepas tu kita nak selamatkan keadaan. Walhal mereka lah menyebabkan kemudaratan rakyat, kemudaratan ekonomi. Sampailah ni disebabkan gerombolan yang sama ni, ekonomi kita antara terburuk di rantau ni, dan tidak ada tanda-tanda bahawa pelapor dah yakin. Tidak ada tanda-tanda akan berlaku kemajuan. Tidak ada apa-apa usaha yang dilakukan oleh kerajaan ni untuk mengatasi kegagalan terdahulu ataupun memanggil peniaga-peniaga kecil, sederhana, besar ni untuk menilai satu persatu tahap kerugian mereka, sebab kerugian mereka ni disebabkan oleh kegagalan kerajaan terdahulu, kebodohan kerajaan terdahulu. Tidak ada mana-mana usaha. Ya? Dan dasar-dasar yang sama ya daripada kerajaan terdahulu dipraktikkan, iaitu dasar sogokkan kuasa dan kedudukan. Malah orang yang dikatakan penyebab kegagalan kerajaan terdahulu, iaitu Muhyiddin Yassin, dilantik sebagai pengerusi MPN, kononnya nak atasi kegagalan yang dia sendiri wujudkan. Tak masuk akal. Ya? Lepas tu nak zalimi rakyat dengan menambah hukuman. Cukup zalim. Ya? Cukup zalim. Lepas tu speaker Dewan Rakyat pula, kita tahu speaker ni lantikkan bawah siapa? Muhyiddin. Ismail Sabri ni memihak kepada siapa? Muhyiddin. Lepas tu bila nak bincang banjir, kalau ada akal, benda ni adalah satu kecemasan. Semua menteri-menteri, semua yang bergelar menteri dalam Dewan Rakyat ni akan bersetuju bahawa mereka boleh, walaupun tidak ada dalam agenda Dewan, dalam atur cara Dewan, boleh beralih kepada perbincangan banjir. Ini tidak. Speaker kata tak ada dalam atur cara Dewan, dia halang bincang banjir. Walaupun benda ni dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen pembangkang dan ahli-ahli parlimen dalam gerombolan kerajaan ni. Inilah tahap keruntuhan ya, akhlak pemimpin-pemimpin kita hari ini, pentadbiran kita hari ini, ya, dan sistem demokrasi di bawah pentadbiran Ismail Sabri hari ini. Amat memalukan. Amat memalukan. Saya rasa memang perlulah difikirkan, ya, nak kembalikan mandat rakyat ataupun nak berikan rakyat, nak kembali ke medan pilihan raya untuk membenarkan rakyat membuat pilihan. Dah gagal. Kalau nak lihat kegagalan depan mata nyata, situasi banjir ni dan cara kerajaan menanganinya adalah bukti cukup nyata kegagalan kerajaan. Tidak ada mana-mana blogger ataupun laskar ataupun pemimpin, dia spin tahap mana pun, dia tidak boleh spin nak kata kegagalan kerajaan ni bukan kegagalan, dia sebenarnya macam ni macam tu. Tidak boleh. Ya. So itu sahaja saya nak sampaikan hari ini. Esok saya nak cerita lain
Yang sepatutnya saya cerita hari ini, tapi saya pun ada akal. Tengah banjir, kita jangan cerita lain, kita cerita banjir. Tapi nampaknya ada menteri, dia tak ada akal. Tengah banjir, dia nak buat majlis pelancaran sukarelawan. Ada yang nak bergambar dengan kereta, termasuk Perdana Menteri, kereta mewah bawa kat sana. Bayangkan makcik, pakcik yang duduk atas bumbung tu, atau mereka yang terkesan teruk tu, dah lah dizalimi lama. Lepas tu dah terkesan teruk ni sebab percaturan tahap gila mereka yang kemaruk kuasa ni sekian lama ni. Nampak Perdana Menteri datang, cermin turun, itu pun dengan kereta mewah. Bayangkanlah macam mana mereka rasa. Dari awal lagi Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, sudah ada kes lapangan kapal terbang, ya, jet peribadi tu. Ramai ahli parlimen Barisan Nasional UMNO ni nak pergi bergambar sana, duduk dalam sana, dalam kapal tu. Situ pun dah nampak dah trend lama Barisan Nasional yang serba nak mewah, serba nak bergambar bersukaria, ya. So tak tahulah, benda ni tak boleh diselamatkan, tak boleh diperbetulkan. Gerombolan ni memang kalau dah dari langkah Sheraton sampai hari ni dah berapa bulan dah dekat 2 tahun dah benda ni terjadi, maka tak boleh diselamatkan. Nak tunggu lama mana. Negara ni akan hancur, ekonomi dia akan hancur, rakyatnya akan derita, ya. Dan dengan Khairi saya nak bagi tahu, saya akan membuat satu, anda boleh klip, potong bahagian video ni, anda boleh tularkan. Saya beri kebenaran. Saya akan membuat cabaran rasmi, debat ketiga, cabaran ketiga, debat rasmi dengan Khairi untuk membincangkan isu-isu kegagalan Khairi sebagai Menteri Kesihatan, dan khususnya berhubung dos penggalak ni. Apa yang dikatakan oleh Tengku Razali Hamzah betul. Kalau kita lihat WHO pun dia kata tak boleh, tak payah tergesa-gesa berhubung dos penggalak ni, sebab sains dia memang tak ada bukti menyeluruh menunjukkan dos penggalak ni memang perlu. Saya sanggup berdebat di Kaca TV live dengan Khairi dan mempersembahkan bukti-bukti saya, hujah-hujah saya, ya. Apa lagi, ya, nak campur vaksin ni memang tidak digalakkan. Kemudian nak susahkan hidup dengan kata, lepas bulan Februari mereka yang terima Sinovac, kalau tak terima dos penggalak, akan dikatakan vaksin tidak lengkap. Sedih ada Menteri Kesihatan macam ni. Dan saya akan membuat cabaran ketiga secara rasmi buat Khairi Jamaluddin untuk berdebat dengan saya. Kalau Khairi berani, kita naik pentas, kita berdebat, ya. Khairi bawa bukti dia, bawa fakta dia, bawa hujah dia, saya bawa hujah saya. Biar rakyat yang nilaikan. Boleh? Saya sanggup. Adakah Khairi sanggup? Itu kena tanya Khairi. Baik, saya buka kepada soalan, anda boleh bertanya sekarang, bermula sekarang. Zairis, harap kerajaan umumkan one-off KWSP untuk membantu rakyat Mahin yang terkesan kerana bencana alam. Sebenarnya KWSP yang dimainkan sejak pentadbiran Muhyiddin ni sebenarnya dalam situasi krisis yang tidak dapat dikawal oleh rakyat. Kerajaan jika benar-benar ikhlas, dia tak payah nak sentuh KWSP rakyat. Kerajaan keluarkan dana dan beri rakyat, khususnya dulu masa PKP. Kalau Ismail Sabri benar-benar nak atasi kegagalan terdahulu, jangan sekadar seorang seribu ni, ini tak masuk akal. Senaraikan, dapatkan senarai syarikat-syarikat kecil sederhana yang sama ada lingkup terkesan, mereka yang terkesan teruk, dapatkan butiran terperinci mereka tahap mana mereka terkesan dan sebagainya, dan lihat bagaimana kerajaan boleh mengeluarkan package atau satu formula untuk membantu mereka ni kerana mereka terkesan teruk disebabkan kegagalan kerajaan. Bukan takat nak beri seribu ni, ya. Kerajaan juga kena bertanggungjawab terhadap kegagalan dia,
ya, dan jangan suruh rakyat ambil duit dia sendiri. KWSP, kerajaan juga kena pikul dengan mengeluarkan dana dan beri terus kepada rakyat, ya. So ini masalahnya, tak perlu rakyat merayu untuk KWSP yang sebenarnya bekalan hari tua. Kalau kerajaan benarkan rakyat keluarkan dana KWSP, itu bukan bantu rakyat. Najib pun tak bagi tahu. Najib pun dulu beria-ia, ya, nak minta KWSP, itu bukan bantu rakyat. Nak bantu, bagi je duit tu dalam keadaan terdesak ni, ya. Tapi kata tak ada duit, tapi lantik sana lantik sini, emolument duta jalan walaupun duta tak keluar negara. Macam mana ni? Lepas tu bila rakyat tanya, oh tak ada duit. Muhyiddin kata tak ada duit. Ni mengarut lah, mengarut. Faham? Lepas tu penasihat sini, penasihat sana. Agak-agak mungkin kerajaan lambat nak bertindak balas terhadap situasi banjir. Mungkin dia nak cari penasihat banjir kot. Entahlah, saya tak tahu. Bila dah jadi benda teruk, kegagalan nak menangani banjir, jangan lari daripada kesilapan, mengaku je. Atau bila rakyat dah cerita benda ni, jangan buat tak tahu, buat tak dengar. Ismail Sabri kena jelaskan mengapa kerajaan lambat bertindak, ya. Stanley Wong, adakah Warisan akan menang kerusi parlimen since mereka dah layar sayap ke Semenanjung? Apa pendapatan Mr. Rek? Okey, Stanley, kita hari ini bincang banjir, tetapi tak apa, dah tanya saya jawab. Tapi seeloknya kita jangan fokus isu lain hari ini. Tetapi saya jangkakan Warisan ni akan mendapat sambutan yang hangat di Semenanjung. Begitu juga Pejuang dan parti-parti lain yang selain daripada gerombolan pentadbiran ni dan juga Pakatan Harapan. Semua ni bila ada kumpulan-kumpulan baru yang muncul, PH, BN dan PN akan ditolak rakyat. So sambutan Warisan akan hangat. Zairis, okey, kita fokus kat banjir, kita fokus kat isu-isu yang saya bangkitkan dulu. Ya. Maznah binti Sardan, KJ ada berani ke dengan cabaran ni? Jangan hanya berani mengugut rakyat je. Saya dah anda boleh potong bahagian video tu dan tularkan, minta KJ kalau berani berdepan dengan saya. KJ boleh pilih lah, RTM ke TV3 ke, KJ boleh pilih. Tapi saya minta debat 2 jam. Sebab hujah yang saya nak ketengahkan ni 1 jam tak cukup. Saya berjanji debat ni KJ tidak mampu mengatasi hujah saya. Ini janji saya. So kalau KJ rasa saya ni bercakap besar, maka sahutlah cabaran ketiga ni. Cabaran pertama dah kedua pun dah tular, ya, dan saya difahamkan KJ maklum, ambil maklum. Tapi maklumlah, dia fikir bila dah ada title menteri tu, tak payah layan orang yang tak ada title kan. Itu memang mungkin. Jadi minta KJ berdepan dengan saya. Kalau benar dia layak untuk duduk sebagai Menteri Kesihatan ni, saya ni siapa? Ini peluang keemasan KJ untuk tunjuk kat rakyat saya ni jenis temberang. Jadi kita jumpalah di pentas televisyen, ya. Zam Muhammad, duit KSWSP entah ada ke tidak, ke dah habis. Apa pun, jangan fokus kat KWSP dan katakan itu adalah sumbangan kerajaan membantu rakyat.
Kalau boleh jangan cerita KWSP, kerajaan betul-betul kena keluarkan dana yang banyak, beri kepada rakyat, sebab ini adalah situasi luar biasa. Situasi banjir ini dan juga khususnya situasi COVID ni, kerajaan kena bertanggungjawab secara langsung terhadap kegagalan dia yang telah memudaratkan rakyat. Jangan anda mudaratkan rakyat, lepas tu suruh rakyat keluarkan duit dia sendiri. KWSP tu duit rakyat, bukan duit yang diberi oleh kerajaan atas daripada apa yang rakyat tu dapat. Sebab ramai yang terkesan, dan mereka terkesan secara langsung disebabkan kegagalan kerajaan terdahulu. Ismail Sabri jangan kata kerajaan terdahulu tak gagal, sebab Ismail Sabri adalah dari UMNO yang menuduh kerajaan terdahulu yang juga melibatkan UMNO gagal ke segagal-gagalnya. Jadi kalau tak nak pikul tanggungjawab tu, rakyat perhati dan menilai dan buat keputusan pada PRU 15. Dan pada PRU 15 kena turun ramai-ramai. Undi. Ya, undi. Sebelum banjir, SOP masjid masih dalam kajian, kata KJ. Bila banjir, masjid jadi tumpuan penuh. Maknanya boleh dah rapatkan saf kat masjid. Saya sampai hari ni tak faham SOP kerajaan ni, khususnya SOP melibatkan rumah ibadat dan juga masjid. Saya tak faham. Ya. Kalau kita lihat persambutan 100 hari Ismail Sabri ni, 4 hari ni, Ismail Sabri turun, KJ turun. Masa tu SOP dilanggar secara terbuka. Ismail Sabri tak cakap apa, KJ tak cakap apa. Hanya bila ditekan netizen, ya, baru keluar kenyataan. Lepas tu saman RM1,000 sahaja. Siapa penganjur dia? Satu unit bawah Jabatan Perdana Menteri. Ya, baru nak ni. Takkan masa tu Ismail Sabri tak kata, no, kita tutup sekarang ni, dah salah ni, kita tutup. Ismail Sabri yang hari-hari depan TV cerita berapa yang kena denda, berapa ramai yang langgar SOP. Hari-hari dulu. Patutnya orang macam ni kita jangka dia serius berkenaan dengan SOP. Ini dia teruskan, dia hadir. Dia nak tunjuk 100 hari dia dah berjaya walaupun gagal sebenarnya. Ya. KJ pun bila wartawan tanya, dia elak. Ya. Lepas tu kat masjid tak boleh. Tak boleh. Bila nak solat kena ada SOP dia, penjarakan dia. Ini betul-betul tak masuk akal lah. Ya, tak masuk akal. Orang ada akal memang dia tak masuk akal lah. Kalau tak ada akal mungkin boleh masuk lah, sebab ada ruang. Ya. Meet. Tak nak cerita tentang kerajaan negeri sama ke ni bencana. Okey. Jangan main isu kerajaan negeri, kerajaan pusat. Ini adalah satu bencana melibatkan banyak negeri. So ini seharusnya melibatkan satu tindakan komprehensif melibatkan kerajaan pusat. Okey, itu satu ya. Nombor dua, kalau kita lihat di Selangor, tindakan-tindakan terawal adalah dari kerajaan negeri. Ya, jangan disebabkan nak serang juga kerajaan pembangkang ni, kena balik kat diri sendiri. Dan yang ketiga, kebanyakan negeri terjejas melibatkan gerombolan sama yang terlibat dalam kerajaan pusatnya. So fikir-fikirkanlah ya. Akhirnya yang menjadi penyelamat untuk sekurang-kurangnya meredakan sedikit situasi banjir di Kuala Lumpur, di Klang Valley, adalah The Smart Tunnel. Idea siapa? Idea Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi secara tidak langsung penyelamat, salah seorang penyelamat adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nak kata apa?
Stanley Wong, since banjir dah berlaku, UMNO Bersatu Asyik adakan majlis je. Betul. Dan saya difahamkan akan berlaku majlis pelancaran satu parti politik baru yang dikaitkan dengan Azmin Ali dan Zuraida esok dalam pada orang tengah derita banjir. Lihatlah ya. Ini menteri-menteri kita. Okey, Zam Muhammad nak tanya, apa khabar beritanya dengan Tun Mahathir dengan cerita dia dimasukkan ke IJN tempoh hari? Okey, saya nak nyatakan di sini, Tun ni sebenarnya apa yang saya difahamkan, dia sebenarnya masuk untuk check up rutin, ya. So tak ada apa-apalah. Okey, yang kita semua doakan segala urusan Tun di IJN dipermudahkan dan beliau diberi kesihatan yang sempurna, ya. Salihah Hashim, berjaya tang mana 100 hari itu? Itulah yang saya tanya diri saya. Itulah yang saya tulis hari itu. Berjaya tang mana ni? Ismail Sabri. Ya, itulah kita nak tahu. Kita nak tahu secara terperinci berjaya tang mana ni. Okey, saya rasa takat tu je lah. Ini benda untuk dipikirkan semua. Nah, anda boleh share ramai-ramai, ya. Sebab niat saya ikhlas. Ada yang bertanya, takkan tak cerita benda-benda yang baik? Nak cerita benda-benda baik apa? Hari-hari benda yang tak masuk akal dilakukan, ya. So nak cerita apa? Benda yang baik apa? Kejayaan apa tu? So fikir-fikirkanlah sehingga kita berjumpa esok ke lain masa ke. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.